Hai semua, saya Cikgu Ta. Hari ini Cikgu akan berkongsi tentang tajuk 3.5 Imbangan Akaun Semasa di Malaysia. Imbangan akaun semasa iaitu akaun semasa merupakan akaun yang mencatatkan nilai ekspor dan import bagi barang nampak, nilai ekspor dan import barang tak nampak, perkhidmatan, pendapatan dan pindahan semasa. Imbangan akaun semasa terdiri daripada 4 akaun iaitu imbangan akaun dagangan atau barangan, imbangan akaun perkhidmatan, imbangan akaun pendapatan primer dan imbangan akaun pendapatan sekunder. Imbangan akaun dagangan merekodkan semua urus niaga ekspor dan import barang nampak, menunjukkan nilai bersih antara penerimaan ekspor barang nampak dengan pembayaran import barang nampak. Imbangan akaun barangan ialah perbezaan antara nilai ekspor barangan dan nilai import barangan bagi sesuatu tahun yang berikut. Imbangan akaun dagangan sama dengan ekspor barangan tolak import barangan. Imbangan akaun dagangan: jika nilai ekspor melebihi nilai import, maka akaun dagangan bernilai positif. Jika nilai imbangan melebihi nilai ekspor, maka akaun dagangan bernilai negatif. Keadaan imbangan akaun dagangan lebihan: nilai ekspor barangan melebihi import barangan. Imbangan akaun dagangan kurangan atau defisit: nilai ekspor barangan kurang daripada nilai import barangan. Imbangan akaun perkhidmatan merekodkan nilai ekspor dan import perkhidmatan sesebuah negara dalam tempoh setahun. Jenis perkhidmatan tersebut ialah pengangkutan, termasuk tambang dan insurans, tambang, penumpang, bayaran pendaratan pelabuhan dan lapangan terbang. Perjalanan, seperti perjalanan perniagaan dan persendirian serta bayaran untuk pendidikan haji atau umrah. Perkhidmatan lain termasuklah perkhidmatan profesional, bayaran royalti dan yuran franchise. Urus niaga kerajaan seperti penerimaan perbelanjaan kedutaan asing dan pembayaran perbelanjaan kedutaan negara di luar negara serta bantuan teknikal yang diberikan oleh kerajaan kepada negara membangun lain. Imbangan akaun perkhidmatan ialah perbezaan antara nilai ekspor perkhidmatan dengan nilai import perkhidmatan bagi sesuatu tahun. Rumusnya iaitu imbangan akaun perkhidmatan sama dengan ekspor perkhidmatan tolak import perkhidmatan. Imbangan akaun perkhidmatan iaitu jika rakyat Malaysia lebih banyak menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh negara asing berbanding dengan rakyat negara asing yang menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Malaysia, maka akaun perkhidmatan bernilai negatif. Jika rakyat negara asing lebih banyak menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Malaysia berbanding dengan rakyat Malaysia yang menggunakan perkhidmatan negara asing, maka akaun perkhidmatan bernilai positif. Keadaan imbangan akaun perkhidmatan lebihan:
nilai ekspor perkhidmatan melebihi import perkhidmatan. Keadaan imbangan akaun perkhidmatan kurangan atau defisit, nilai ekspor perkhidmatan kurang daripada nilai import perkhidmatan. Imbangan akaun pendapatan prima merekodkan penerimaan dan pembayaran daripada pampasan pekerja dan pendapatan pelaburan. Imbangan akaun pendapatan prima ialah perbezaan antara penerimaan pendapatan dengan pembayaran pendapatan seperti berikut. Rumusnya, imbangan akaun pendapatan prima sama dengan penerimaan pendapatan tolak pembayaran pendapatan. Imbangan akaun pendapatan sekunder merekodkan aliran wang masuk dan aliran wang keluar daripada bayaran pindahan oleh pihak swasta dan pihak kerajaan. Imbangan akaun pendapatan sekunder ialah perbezaan antara penerimaan pendapatan dengan pembayaran pendapatan daripada bayaran pindahan lain. Rumusnya, imbangan akaun pendapatan sekunder sama dengan penerimaan pendapatan tolak pembayaran pendapatan. Imbangan akaun pindahan. Jika nilai penerimaan pindahan melebihi nilai pembayaran pindahan, maka akaun pindahan bernilai lebihan. Jika nilai penerimaan pindahan kurang daripada nilai pembayaran pindahan, maka akaun pindahan bernilai kurangan atau defisit. Imbangan akaun pendapatan. Imbangan akaun pendapatan lebihan, nilai penerimaan pendapatan pelaburan dan pampasan pekerja melebihi nilai pembayarannya. Imbangan akaun pendapatan kurangan atau defisit, nilai penerimaan pendapatan pelaburan dan pampasan pekerja kurang daripada nilai pembayarannya. Jadual ini adalah merupakan perangkaan imbangan pembayaran dari 2005 sehingga 2014. Iaitu Malaysia Balance of Payment Statistic 2005 to 2014. Dilihat akaun semasa terdiri daripada item barangan iaitu ekspor dan import. Kedua, perkhidmatan terdiri daripada perkhidmatan pembuatan bagi input fizikal dimiliki oleh pihak lain, perkhidmatan penyelenggaraan, pembaikan, pengangkutan, perjalanan, pembinaan, perkhidmatan insurans dan pencen, perkhidmatan kewangan, caj penggunaan harta intelek, perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat, perkhidmatan perniagaan lain, perkhidmatan persendirian, kebudayaan dan rekreasi, barangan dan perkhidmatan kerajaan. Pendapatan prima iaitu terdiri daripada pampasan pekerja, pendapatan pelaburan dan yang terakhir pendapatan sekunder. Soalan klon STPM 2013, soalan 4. Jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi imbangan akaun semasa di Malaysia. 6 markah. Jawapannya iaitu soalan ini mengkehendaki calon menghuraikan 3 faktor yang mempengaruhi imbangan akaun semasa di Malaysia. Soalan ini agak memerlukan pembacaan yang banyak dari buku-buku ekonomi jika ingin menjawab. Yang pertama, perubahan harga dalam negeri, 1 markah.
Kenaikan harga dalam negeri menyebabkan harga barang ekspor lebih mahal berbanding barang import, menyebabkan ekspor bersih merosot dan imbangan akaun semasa berkurang. Begitunya sebaliknya, perubahan harga luar negeri, satu markah. Apabila berlaku kenaikan dalam harga luar negeri, permintaan terhadap barang ekspor akan meningkat dan permintaan import akan berkurang, menyebabkan ekspor bersih meningkat dan imbangan akaun semasa bertambah. Begitunya sebaliknya. Ketiga, perubahan kadar pertukaran asing, satu markah. Apabila nilai mata wang asing meningkat, nilai RM akan jatuh, menyebabkan nilai ekspor merosot dan nilai import bertambah, menyebabkan ekspor bersih merosot dan imbangan akaun semasa berkurang. Begitunya sebaliknya. 3.6 Kadar pertukaran asing. Apakah yang dimaksudkan sebagai kadar pertukaran asing? Iaitu harga mata wang asing dalam sebutan nilai mata wang tempatan. Contohnya, USD 1 sama dengan RM3.80. Dilihat di sini adalah satu jadual yang menunjukkan kadar mata wang ringgit Malaysia. Sistem kadar pertukaran asing di Malaysia iaitu Malaysia mengamalkan sistem kadar pertukaran boleh ubah sejak pertengahan tahun 1970-an, tetapi apabila berlaku krisis kewangan pada tahun 1997, telah menyebabkan mata wang Malaysia jatuh ke tahap yang rendah. Bermula bulan September 1998, Malaysia mengamalkan sistem kadar pertukaran tetap dengan menetapkan kadar pertukaran pada USD 1 sama dengan ringgit Malaysia RM3.80. Di sini kita lihat rajanya dari 1998 sehingga 2005, ini adalah kadar pertukaran tetap. Sistem kadar pertukaran tetap memerlukan jumlah reserve mata wang asing yang banyak. Oleh itu, sistem ini hanya boleh dijalankan untuk satu jangka masa pendek sahaja. Malaysia telah mengamalkan semula sistem kadar pertukaran boleh ubah pada 21 Julai 2005 setelah negara pulih daripada kegawatan ekonomi dan menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Dilihat di sini, semenjak 2005, sistem kadar pertukaran boleh ubah digunakan. Sistem kadar pertukaran asing terdapat dua jenis kadar pertukaran, iaitu sistem kadar pertukaran boleh ubah, iaitu kadar pertukaran mata wang asing ditentukan oleh kuasa pasaran melalui kuasa permintaan dan penawaran. Sistem kadar pertukaran tetap iaitu kadar pertukaran mata wang asing ditentukan oleh kerajaan. Ini adalah USD kepada Malaysia, ringgit Malaysia, iaitu 1 USD pada masa kini ialah RM4.27. Ini pula adalah Malaysia currency to USD, iaitu 1 ringgit Malaysia sama dengan 0.23 USD. Kronologi pelaksanaan sistem kadar pertukaran asing di Malaysia. Tempoh, selepas Perang Dunia Kedua, Malaysia mengamalkan sistem kadar pertukaran tetap di mana USD 1 sama dengan ringgit 3. 1970-an beralih kepada sistem pertukaran boleh ubah
USD 1 sama dengan Ringgit Malaysia 2.50. 1998 mengamalkan kedua-dua sistem pertukaran, mengamalkan sistem kadar pertukaran tetap dengan dolar Amerika Syarikat selepas berlaku krisis kewangan di rantau Asia pada tahun 1997. RM ditambatkan dengan dolar Amerika pada USD 1 sama dengan Ringgit 3.80. Dengan mata wang asing lain, Malaysia mengamalkan sistem kadar pertukaran boleh ubah. Turun naik nilai ringgit bergantung pada nilai pertukaran dolar Amerika dengan mata wang asing yang lain. Pada Julai 2005, Malaysia menamatkan tambatan RM dengan USD dan mengamalkan sistem pertukaran boleh ubah hingga kini. Ini pula adalah arah aliran kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran antara ringgit Malaysia dengan mata wang asing terpilih dari 2012 sehingga 2015. RM berbanding dengan satu unit mata wang asing iaitu dolar Amerika Syarikat USD, pound sterling, euro, dolar Singapura, renminbi China RMB. RM berbanding dengan 100 unit mata wang asing, yen Jepun, baht Thai, rupiah Indonesia, peso Filipina. Sumber ini adalah didapati daripada Bank Negara Malaysia. Jadual yang berikut merupakan peratusan perubahan nilai ringgit berbanding dengan mata wang asing terpilih dari 2013 sehingga 2015. Sama-sama kita lihat dolar Amerika Syarikat USD, iaitu peratusan perubahan RM berbanding dengan mata wang asing. Pengiraan untuk 2013 ialah 3.0583 tolak 3.2815 dibahagikan dengan 3.2815 darab 100, maka kita akan dapat negatif 6.8. Nilai RM telah menyusut sebanyak 6.8%. Pada tahun 2014, 3.2815 tolak 3.4950 bahagi 3.4950 darab 100, kita akan dapat negatif 6.11. Nilai RM telah menyusut sebanyak 6.11%. Bagi 2015, 3.4950 tolak 4.2140 bahagi 4.2140 darab 100, dolar ialah berkurang sebanyak negatif 17.06. Ini menunjukkan nilai RM menyusut sebanyak 17.06%. Kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap ekonomi. Harga barang. Apabila berlaku lebihan permintaan RM dalam ekonomi, maka RM akan naik nilai. Sebaliknya, apabila berlaku lebihan penawaran RM dalam ekonomi, maka RM akan susut nilai. Perubahan ini mempengaruhi harga relatif ekspor dan import Malaysia. RM naik nilai iaitu harga ekspor meningkat, harga import turun. C, I, X tolak M turun. AD turun, KDNK turun, pengangguran meningkat dan harga umum turun. RM susut nilai. Harga ekspor turun dan harga import naik. C, I, X tolak M meningkat, AD meningkat,
KDNK meningkat, pengangguran turun dan harga umum meningkat. Daya saing sektor ekspor sektor pertama, RM naik nilai, harga ekspor komoditi lebih mahal, nilai ekspor bertambah, keuntungan firma dan pelaburan meningkat, ekspor bersih meningkat, pertambahan komponen AD menyebabkan KDNK meningkat, kadar pengangguran berkurang dan tingkat harga umum meningkat. RM susut nilai, harga ekspor komoditi lebih murah, nilai ekspornya berkurang, keuntungan firma dan pelaburan berkurang, ekspor bersih menurun, pengurangan komponen AD menyebabkan KDNK turun, kadar pengangguran naik dan tingkat harga umum turun. Bagi sektor kedua dan ketiga, RM naik nilai, harga ekspor relatif lebih mahal, nilai ekspor berkurang, keuntungan firma dan pelaburan berkurang, ekspor bersih menurun, pengurangan komponen AD menyebabkan KDNK turun, kadar pengangguran naik dan tingkat harga umum turun. RM susut nilai, harga ekspor relatif lebih murah, nilai ekspor bertambah, keuntungan firma dan pelaburan bertambah, ekspor bersih meningkat, penambahan komponen AD menyebabkan KDNK naik, kadar pengangguran turun dan tingkat harga umum meningkat. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tan dan share dengan rakan-rakan anda yang lain sekiranya video ini membantu pembelajaran anda. Bye-bye.